Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Yang berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, para pegawai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan taufik dan hidayah dan juga segala macam nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sehingga mana kita dapat bertemu pada kali ini di dalam program halaqah ilmu anjuran Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, yang mudah-mudahan ianya akan memberi manfaat dan kebaikan untuk kita bersama di sepanjang kita menjalani ibadah puasa Ramadan pada kali ini, pada tahun ini. Kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan pada Ramadan kali ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Bertemu kali ini untuk program halaqah ilmu dan insya-Allah saya cuba untuk berkongsi dengan sidang pendengar semua berkenaan dengan apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan di sepanjang Ramadan untuk kita meraih dan memperoleh keberkatan dan juga rahmat di samping pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh kita lakukan, sudah tentulah yang pertamanya amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan fardu yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iaitulah yang pertamanya solat 5 waktu. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, solat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari di sepanjang kehidupan kita ini, ianya menjadi tonggak yang menjadi ibu segala amalan. Kerana sebagaimana yang kita tahu, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Kerana pertama-tama amalan yang akan dihitung, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah solat. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini sudah tentulah kita perlu memberi perhatian yang lebih kepada
solat 5 waktu yang kita kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di bulan lain ataupun di luar Ramadan, kemungkinan solat 5 waktu yang kita lakukan itu secara bersendirian ataupun lebih kurang sahaja yang kita buat, maka apabila masuknya Ramadan ini, kita cuba jadikan solat 5 waktu itu kita laksanakan ianya secara berjamaah. Secara berjamaah sama ada kita pergi ke surau, kita pergi ke masjid dengan kita bersama dengan imam. Maka itu dianggap sebagai solat berjamaah. Dan kita juga boleh berjamaah dengan keluarga kita. Kita berjamaah di rumah. Maka kita berjamaah dengan ahli keluarga kita. Maka itu juga menjadi kebaikan kepada kita. Yang mana kita tahu bahawa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan kefarduan solat bila kita laksanakan itu kepada 700 kali ganda pahalanya, tuan-tuan. Itu yang pertama, iaitu solat 5 waktu yang menjadi kefarduan pertama. Kemudian kefarduan yang kedua pula ialah sudah tentulah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang kita laksanakan ini kan, yang di bulan Ramadannya dah tentu akan menjadi puasa yang wajib yang kita laksanakan di sepanjang Ramadan. Maka puasa yang kita laksanakan ini, maka hendaklah kita laksanakannya dengan penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, di samping mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ia memelihara puasa itu, berhati-hati melaksanakan ibadah puasa itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Inilah besarnya ganjaran yang Allah berikan. Berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa yang terdahulu, walau banyak mana sekalipun dosa kita, tuan-tuan. Jadi inilah yang dikatakan kefarduan, amalan kefarduan yang perlu kita jaga di bulan Ramadan ini. Yang kedua. Dan yang ketiga ialah zakat kita. Zakat yang kita tunaikan iaitu zakat fitrah. Maka di bulan Ramadan ini bila kita tunaikan zakat fitrah kita itu menjadi satu asbab untuk kita mendapatkan kebaikan yang lebih banyak di bulan Ramadan. Perbahasan para ulama mengatakan waktu bila kita nak tunaikan zakat ini dan di manakah pula untuk kita tunaikan zakat ini, yang itu banyak telah ataupun dikupas oleh para ulama. Cuma saya nak disingkatkan di sini, kita boleh tunaikan zakat kita itu bila-bila masa di sepanjang bulan Ramadan ini selagi mana tidak habis bulan Ramadan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahawa lepas hari raya pun boleh lagi ditunaikan zakat fitrah itu. Tetapi sebaiknya, tuan-tuan, kita berilah ataupun kita tunaikanlah zakat kita itu di awal Ramadan ataupun di pertengahan Ramadan ataupun di akhir Ramadan. Tetapi janganlah sampai lepas daripada sembahyang sunat hari raya. Dan itu yang telah pun disepakati oleh para ulama. Jadi tunaikanlah waktu mana? Kerana apabila kita tunaikan zakat Ramadan ataupun zakat fitrah ini, tuan-tuan, ketika itulah barulah pahala puasa yang kita laksanakan di sepanjang Ramadan ini akan diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ataupun ke sisinya untuk dibalasi pahala kita. Kalau kita tahu, tuan-tuan, puasa Ramadan ini ada kelebihannya. Kerana amalan-amalan yang lain, solat, baca Quran, kebaikan kepada ibu bapa, pahalanya Allah Ta'ala dah pun qadarkan, tentukan qadarnya. Tetapi tidak Ramadan. Kerana Ramadan itu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَإِنَّهُ لِي. Kerana Ramadan, puasa Ramadan itu li, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagiku, kata Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas pahala Ramadan itu mengikut kadar mana yang aku kehendaki. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala akan membalas pahala Ramadan itu mengikut
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak bagi banyak, Allah bagi banyak. Kalau Allah nak bagi sikit, Allah bagi sikit. Mengikut kadar iman ataupun ketulusan hati hamba Allah yang berkuasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, itu perbahasan tentang zakat fitrah. Jadi di sini telah 3 kefarduan yang kita buat di bulan Ramadan ini. Kemudian haji dan umrah. Namun dengan suasana pandemik pada tahun ini tidak memungkinkan kita untuk pergi melaksanakan ibadah umrah bulan Ramadan. Karena kita tahu umrah di bulan Ramadan ini terlalu besar pahalanya. Dan pahalanya itu menyamai kita menunaikan haji. Kalau orang yang tak sempat haji, ia boleh menunaikan umrah di bulan Ramadan ini, maka pahala umrahnya itu sama seperti ia melaksanakan ibadah haji. Namun, kita hari ini, tahun ini, kita tak berkesempatan untuk pergi umrah, maka sudah tentulah kita tidak mendapat pahala umrah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 kefarduan tadi, solat, puasa dan zakat, perlulah kita tunaikan dengan sebaik mungkin agar kita mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan fardu tuan-tuan sekalian. Seterusnya, amalan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini ialah dengan kita memperbanyakkan amalan sunat. Yang fardu kita tak boleh buat banyak. Hanya sekadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sunat-sunat ini tuan-tuan disuruh kepada kita untuk kita laksanakan sebanyak mungkin, sebanyak mana yang kita mampu tuan-tuan. Sebab itulah Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah ada menyebut. Ia berkata, "Wastaksiru min a'malil birr wa af'alil khairi mastata'tum fi syahri Ramadan li fadli awqatihi wa husulil mudha'afah fihi wa kasratis sawabi wa taysiril amali bil khairat." Perbanyakkanlah daripada amalan-amalan kebaikan dan juga berbuatlah kebaikan sebanyak mana yang kamu mampu di bulan Ramadan ini kerana kelebihan waktu-waktunya dan juga mencapai berganda-ganda al-mudha'afah fihi di dalam bulan Ramadan itu, wa kasratus sawab, dan juga banyaknya pahala yang Allah nak beri, kemudian lagi wa taysiril amal, dan juga mudahnya untuk berbuat amalan kebaikan bil khairat dan juga perkara-perkara baik. Tuan-tuan, dalam Ramadan ini tuan-tuan memang cukup senang untuk kita berbuat kebaikan. Contohnya pada hari ini, tuan-tuan bangun pagi bersahur, kemudian kita ke masjid untuk melaksanakan solat subuh. Maka di situ Allah bagi peluang kepada kita, bagi ruang kepada kita untuk kita ambil sedikit daripada duit kita, walaupun RM1, tuan-tuan, kita masukkan ke tabung. Maka di situ pahalanya yang sangat banyak, tuan-tuan. Kemudian lagi, banyak lagi apabila kita balik ke rumah, kita pergi bekerja dan seumpamanya, boleh lagi kita memberi sedekah, memberi infak dan berbagai-bagai lagi kebaikan yang boleh kita buat. Di sinilah Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita buat. Sedangkan di bulan yang lain, bukan bulan Ramadan, kadang-kadang kita amat berkira. Kadang-kadang agak susah untuk kita mengeluarkan wang kita, duit kita untuk kita belanjakan, untuk kita nafkahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah buka peluang seluas-luasnya kepada kita untuk kita senang berbuat kebaikan. Lalu disebutkan bahawa oleh Al-Imam, faman yasmah bifawati hadzal ribah, maka siapakah yang boleh melepaskan peluang-peluang yang Allah berikan ini, dia kata, daripada mengaut keuntungan ini, maka orang itu sangat-sangat rugi. Kalau Ramadan ini Allah dah buka peluang, tetapi orang itu terlepas peluang daripada dia mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, maka itulah orang yang tersangat rugi, tuan-tuan sekalian. Jadi kita yang sentiasa bermulazam dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunat yang kita buat ini, maka semestinya lah kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang telah pun diberikan oleh Allah kepada kita
Tidak pada bulan-bulan yang lain, tetapi hanya pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, tuan-tuan. Jadi ini amalan sunat yang boleh kita buat. Kemudian lagi, antara amalan-amalan yang selalu kita disuruh buat, antaranya ialah solat tarawih. Solat tarawih ini seboleh-bolehnya jangan tinggal. Biar berapa rakaat sekalipun. 8 ke 20 ke, kan. Ada setengah tempat 20, ada setengah 8. Ada lagi, kan, di zaman sahabat dulu yang mereka buat sampai ke 36 rakaat. Banyak lagi rakaat-rakaat yang boleh buat. Tapi apa pun bilangan rakaat, bila mana kita melaksanakan ibadah tarawih, kemudian kita bersolat witir, kemudian di pagi esoknya kita bersolat jamaah subuh, maka ulama kata itu pun telah dikira takdilu qiyamul lail, iaitu seumpama kita bangun mendirikan sepanjang malam. Jadi inilah peluang yang diberikan kepada kita. Kita sembahyang isyak berjamaah, kita sembahyang tarawih 8 atau 20, kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat, pagi esoknya kita bersolat subuh berjamaah, maka itu telah pun menyamakan pahalanya kita beribadah sepanjang malam, tuan-tuan. Jadi ini kalau kita buat, memang sudah cukup pahalanya untuk kita raih di negeri akhirat nanti, tuan-tuan. Kemudian kata ulama, antaranya lagi, dan yang terakhir mungkin, iaitulah kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, adalah baginya seperti mana puasa orang yang dia beri makan itu tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Tuan-tuan, kita nak dapat pahala orang yang puasa tu bukan susah. Bagi dia makan saja. Kita beli apa-apa juada, cucur, apa-apa yang boleh kita bagi dia makan. Maka bila dia makan, pahala dia berpuasa siang tadi akan dapat pada kita sama. Tapi kadang-kadang berapa ramai kita yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan, nak dapat pahala banyak, sentiasalah jamu orang yang berpuasa. InsyaAllah, pahala orang puasa dapat kat dia, dapat kat kita, bahkan tak dikurangkan walaupun sedikit pun, tuan-tuan. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, tersangat banyak pahala yang boleh kita kutip, yang boleh kita ambil, dan yang boleh kita raih. Kerana Allah dah janjikan kepada kita. Allah dah sebutkan di dalam Ramadan itu dipenuhi dengan kebaikan, keberkatan dan juga berlipat kali ganda pahala kepada orang yang mahu melakukan kebaikan. Tetapi kita ingat, tuan-tuan, kerana di bulan puasa ini masih lagi ramai orang yang melakukan maksiat, kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada mereka ini kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada mereka, agar mereka sama-sama seperti kita berusaha untuk melipat gandakan amalan-amalan kita, agar mereka sama pun akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dahulu, mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita semua. Saya mohon ampun dan maaf seandainya terdapat kesilapan kesalahan. Kepada Allah jualah saya memohon keampunan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.